Pengenalan. Bab ini secara keseluruhannya akan membincangkan mengenai integriti akademik dalam kalangan mahasiswa. Hal ini kerana isu integriti akademik berlaku disebabkan oleh persekitaran sosial kini yang telah dikuasai oleh teknologi bagi memudahkan kehidupan dan urusan akademik. Kepentingan menitikberatkan soal integriti dalam kehidupan harian berkait rapat dengan kejayaan seseorang individu menjadi telus, bertanggungjawab, jujur serta amanah walaupun jika tiada sesiapa yang melihat perbuatannya. Latar belakang kajian. Nilai tanggungjawab sangat penting bagi seseorang yang ingin menunjukkan sikap integriti di dalam dunia akademik. Nilai integriti bukan sahaja merupakan nilai individu, malah ia merupakan nilai yang perlu dikongsi bersama. Seseorang itu mestilah bertanggungjawab untuk menjadi individu yang berintegriti. Integriti perlu difahami dan dihayati oleh kesemua yang terlibat secara langsung dalam persekitaran akademik. Integriti akademik bukan sahaja perlu diberikan penekanan kepada mahasiswa dan mahasiswa semata-mata, bahkan para pentadbir, para pensyarah dan kaki tangan pelaksana di dalam dunia akademik perlu menghayati dan mengamalkannya. Permasalahan kajian. Mahasiswa dan mahasiswi pada masa kini menghadapi cara pembelajaran yang baru iaitu secara atas talian. Sistem pembelajaran pada masa kini boleh menggugat integriti dalam kalangan mahasiswa seperti masalah rasuah, penyelewengan hasil kerja, plagiat dan penyalahgunaan internet. Okey, seterusnya ialah persoalan kajian. Masalah kajian dikemukakan sebagai soalan fokus kepada penyelidikan dan persoalan kajian adalah berkaitan dengan objektif kajian. Pertama, sejauh manakah tahap kesedaran mahasiswa terhadap nilai integriti dalam bidang akademik? Yang kedua, apakah cabaran dalam mengekalkan integriti sebagai mahasiswa? Yang ketiga, mengapakah penerapan nilai integriti penting terhadap kepribadian mahasiswa? Seterusnya ialah objektif kajian. Kajian ini dilakukan secara amnya mengenai isu integriti dalam kalangan pelajar. Ini akan dapat membantu membuat satu kajian ilmiah dengan tata cara yang betul, jelas dan tepat. Objektif kajian ini adalah untuk mengukur tahap kesedaran mahasiswa terhadap nilai integriti dalam bidang akademik. Seterusnya, untuk mengenal pasti cabaran dalam mengekal integriti sebagai mahasiswa. Dan last sekali, untuk mengenal pasti kepentingan penerapan nilai integriti terhadap kepribadian mahasiswa. Seterusnya ialah skop kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap kesedaran mahasiswa terhadap nilai integriti dalam bidang akademik. Terdapat banyak permasalahan mahasiswa yang tidak mengenali nilai integriti. Ini akan dikenal pasti pada akhir kajian ini. Kajian akan dijalankan menggunakan kaedah Google Form. Kaedah Google Form memerlukan borang yang dibuat sendiri oleh pelajar melalui Google dan mencipta persoalan untuk mencapai objektif serta borang perlu mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Kaedah ini akan dijalankan di kalangan mahasiswa Universiti Tun Hussein On. Kajian literature. Personaliti yang penuh berintegriti adalah personaliti yang cemerlang yang harus dimiliki oleh setiap pelajar universiti kerana mereka yang akan menjadi model insan negara. Kegagalan melahirkan individu yang cemerlang dan berintegriti akan menyebabkan sesebuah negara menjadi mundur. Integriti juga bermaksud memiliki kualiti yang unggul iaitu berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan moral yang tinggi. Ia bermaksud mempunyai kepribadian mulia, tulus, jujur dan
Yang seterusnya adalah integriti akademik. Integriti akademik ialah komitmen untuk menunjukkan tingkah laku jujur dan bermoral dalam suasana akademik. Dan menurut Fundamental Values of Academic Integrity, third edition, integriti akademik memerlukan komitmen terhadap nilai asas iaitu kejujuran, amanah, adil, hormat, tanggungjawab dan keberanian. Daripada Hafizah Yusof 2019, integriti adalah satu konsep yang perlu diketahui, dipegang, dihayati dan dilaksanakan oleh setiap orang. Hasil kajian mengatakan kekurangan pengetahuan mengenai konsep dan nilai integriti di dalam diri seseorang pelajar boleh memberikan kesan kepada pekerjaannya ataupun kehidupannya pada suatu hari nanti. Kerana penerapan integriti dalam seseorang individu dapat meningkatkan keupayaan dalam membuat keputusan dan tingkah laku yang beretika. Jika tidak berintegriti ataupun tidak diamalkan dalam diri seseorang, sebagai contoh pendidik, pelajar ataupun guru akan kehilangan nilai atau kredibiliti daripada hasil kerja mereka. Integriti sosial. Zainuddin Abu pada 2008 menyatakan faktor persekitaran yang berkaitan dengan ibu bapa dan rakan sebaya memberi impak yang signifikan dalam membentuk personaliti pelajar. Pergaulan bebas adalah masalah yang memberi impak negatif dalam pelajar. Peraturan agama Islam yang melarang pergaulan bebas tidak dipedulikan. Mereka tidak menjaga akhlak dan tidak amanah menjaga maruah sebagai seorang Muslim. Menurut kajian Shah Muhtahar Ahmad 2016, sistem sosial yang bersepadu adalah di mana masyarakat hidup dalam keadaan bekerjasama dengan sifat peribadi, moral yang mulia dan saling hormat menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Azram Tiwahrim yang bernama matrik CN210226. Untuk bahagian saya akan membentangkan mengenai metodologi kajian. Bagi pengenalan metodologi kajian, kami menjalankan kajian dengan cara mengumpul data sekunda serta data primer untuk menjalankan penyelidikan dan mencapai matlamat yang tepat. Bagi reka bentuk kajian pula, kajian kami berbentuk kuantitatif dan akhir sekali kriteria responden, kami memilih pelajar daripada mahasiswa serta mahasiswi UTHM. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Marsha Fakira binti Muhammad Farid. Nombor matrik CN210032. Metodologi kajian yang seterusnya ialah instrumen kajian. Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik melalui Google Form dan diedarkan secara atas talian di media sosial seperti WhatsApp. Seterusnya ialah sampel kajian. Jumlah keseluruhan responden dalam memberikan maklum balas terhadap penyelidikan yang dijalankan ialah seramai 100 orang responden. Analisis data. Data dan analisis hasil dapatan diperoleh daripada kajian borang soal sidik yang diedarkan kepada beberapa pelajar di Universiti Tun Nusrin Malaysia. Analisis dilakukan berdasarkan hasil dapatan dari borang soal sidik yang telah diedarkan secara atas talian dalam bentuk Google Form kepada responden. Keseluruhan data diperolehi dalam bentuk jadual, carta pie dan carta bar yang mengandungi kekerapan dan peratus. Borang soal sidik mempunyai 4 bahagian iaitu bahagian A, B, C dan D. Hasil kajian mendapati seramai 58 orang responden bersamaan 58% adalah perempuan. Manakala 42 responden bersamaan 42% adalah lelaki. Jumlah ini menunjukkan lebih ramai pelajar perempuan yang memberikan maklum balas berbanding pelajar lelaki. Seramai 25 responden terdiri daripada lingkungan umur 18 hingga 20 tahun dengan peratus sebanyak 25. Manakala responden yang terdiri daripada lingkungan umur 21 hingga 23 adalah yang paling tinggi memberikan maklum balas, iaitu seramai 58 responden. Selain itu, seramai 13 responden terdiri daripada lingkungan umur 24 hingga 26 tahun, iaitu sebanyak 13%. Manakala selebihnya adalah seramai 3 responden dengan 3% bagi kategori lingkungan umur 27 hingga 30 tahun. Dan 1 responden iaitu bersamaan dengan 1% bagi kategori lingkungan umur 30 tahun ke atas. Jumlah bilangan responden yang beragama Islam lebih ramai berbanding agama lain dengan responden sebanyak 76 orang.
manakala responden dari agama Hindu pula hanya 12 responden. Seterusnya, seramai 6 responden bersamaan 6% adalah responden bagi setiap kategori agama iaitu Buddha dan Kristian, manakala responden beragama selain yang dinyatakan adalah 0%. Sebanyak 74 responden daripada 100 responden adalah terdiri daripada responden kaum Melayu, diikuti dengan responden dari kaum India iaitu 16 orang dengan 16%. Manakala responden dari kaum Cina adalah sebanyak 9%, termasuklah responden dari kaum-kaum lain, iaitu dengan bilangan 1 responden dengan 1%. Seterusnya, untuk bahagian analisis data, tahun pengajian responden terdapat 4 tahun yang telah kami senaraikan dalam borang soal selidik yang telah kami sebarkan, iaitu tahun 1, tahun 2, tahun 3 serta tahun 4. Jumlah yang paling ramai ataupun jumlah yang paling tinggi menjawab soal selidik yang telah kami sebarkan adalah terdiri daripada pelajar tahun 1, iaitu sebanyak 50% yang mewakili 50 orang pelajar. Manakala yang kedua terdiri daripada pelajar tahun 2, iaitu sebanyak 25% yang mewakili 25 orang pelajar. Tahun 3 mewakili 12%, iaitu bersamaan dengan 12 orang pelajar, dan akhir sekali tahun 4 mewakili 5% bersamaan dengan 5 orang pelajar. Seterusnya, untuk analisis data bagi tahap pendidikan responden, kami menyenaraikan sebanyak 4 tahap pendidikan, iaitu terdiri daripada diploma, sarjana muda, sarjana serta doktor falsafah. Jumlah responden yang paling ramai menjawab borang soal selidik yang telah kami sebarkan adalah mahasiswa serta mahasiswi daripada tahap pendidikan sarjana muda, iaitu sebanyak 65% yang mewakili 65 orang, dan seterusnya daripada tahap pendidikan diploma, iaitu sebanyak 28% yang mewakili 28 orang. Akhir sekali, analisis data bahagian A daripada fakulti responden, kami menyenaraikan beberapa fakulti dalam borang soal selidik yang telah kami sebarkan. Antaranya adalah fakulti PPD, FTK, FAS, FPTP, FPTV, FKEE, FKMP serta FSKTM. Jumlah yang paling tinggi ataupun jumlah yang paling ramai adalah mahasiswa serta mahasiswi daripada fakulti FTK, iaitu seramai 31 orang yang mewakili 31%. Perkara ini berlaku adalah disebabkan penyelidik adalah daripada fakulti FTK. Oleh kerana itu, kami menyebarkan borang soal selidik kepada mahasiswa serta mahasiswi daripada pelajar fakulti FTK terlebih dahulu sebelum menyebarkan borang soal selidik kepada mahasiswa serta mahasiswi di luar fakulti. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan dapatan analisis bahagian B, iaitu tahap kesedaran mahasiswa terhadap nilai integriti dalam bidang akademik. Skala 5 ringkam bermula dengan sangat tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju. Salah satu iaitu melakukan peniruan semasa peperiksaan merupakan sikap yang baik. Seperti yang terpampang pada graf 1, menunjukkan seramai 72 orang responden mengatakan sangat tidak setuju dan 15 orang responden tidak setuju. Pada pernyataan berikut, manakala 2 orang setuju dan 5 orang responden sangat setuju pada pernyataan yang diajukan. Selebihnya mengatakan tidak pasti, iaitu 4 orang responden. Hal ini kerana perbuatan yang sedemikian akan mengundang permasalahan kepada diri pelajar tersebut dan mendapat penilaian grade yang tidak tulus. Bagi pernyataan kedua, iaitu melakukan plagiat ke atas hasil kerja orang lain merupakan tindakan yang betul. Seramai 61 orang responden mengatakan sangat tidak bersetuju dan 20 orang responden mengatakan tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Selain itu, 2 orang responden bersetuju dan 5 orang responden sangat bersetuju dengan pernyataan yang diajukan. Selebihnya, 4 orang responden masih tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Majoriti mengatakan sangat tidak setuju kerana plagiarisme adalah perbuatan yang dianggap salah dan melanggar etika bahkan undang-undang kerana seseorang itu mencuri idea atau hasil kerja orang lain tanpa memberikan kredit atau penghargaan terhadap penulis asal.
Pada pernyataan 3, terdapat 3/3 orang responden sangat bersetuju dan 15 orang responden mengatakan setuju bahawa menggunakan kemudahan teknologi seperti online teaching iaitu dengan menaik bahan pengajaran merupakan perbuatan yang betul dalam integriti seorang pelajar. Selain itu, seramai 21 orang responden sangat tidak bersetuju dan 18 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan yang diajukan. Selebihnya mengatakan tidak pasti bagi 13 orang responden. Majoriti mengatakan sangat setuju kerana aplikasi yang dicipta adalah untuk memudahkan para pelajar untuk menyiapkan tugasan dan tidak semua aplikasi online teaching memberikan jawapan yang betul. Maka perbuatan yang tersebut tidak melanggar nilai integriti pelajar. Pada pernyataan 4, seramai 73 orang responden sangat tidak setuju dan pilihan jawapan tidak setuju turut mencatatkan 18 orang responden bagi pernyataan yang diajukan. Seterusnya, tiada orang responden yang bersetuju dengan pernyataan yang diberikan dan hanya 3 orang responden sahaja yang sangat setuju dengan pernyataan keempat. 3 orang responden selebihnya masih tidak pasti dengan pernyataan yang diajukan. Perbuatan ini berlaku kerana untuk mendapatkan grade yang baik untuk kelangsungan kerja selepas tamat belajar. Tetapi apa yang dilihat untuk kriteria seorang pekerja bukanlah grade yang baik semata-mata, walhal kriteria seperti cara berkomunikasi turut diambil kira. Bagi pernyataan terakhir di dalam bahagian B, seramai 70 orang responden sangat tidak setuju dan 21 orang responden tidak bersetuju dengan pernyataan terakhir. Seterusnya, 2 orang responden bersetuju dengan pernyataan yang diajukan. 3 orang responden sangat setuju dan 4 orang responden tidak pasti dengan pernyataan berikut. Sikap pelajar yang mengambil enteng terhadap kriteria tersebut dianggap pelajar yang tidak bertanggungjawab dan mengambil hak pelajar lain yang sepatutnya masuk ke universiti. Oleh itu, untuk memasuki sebuah universiti haruslah dengan usaha sendiri tanpa berselindung dengan yang lain. Saya akan membentangkan dapatan analisis bahagian C berkenaan tentang cabaran dalam mengekalkan integriti sebagai mahasiswa, iaitu tiada komitmen yang tinggi dalam menyiapkan tugasan menyebabkan pelajar sering memberikan alasan. Seperti yang terpampang pada graf 1, seramai 3 orang responden iaitu 3% sangat tidak setuju dan graf 2 menunjukkan 3 orang responden iaitu 3% tidak setuju. Manakala 16 orang responden, 16% memilih untuk tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Seterusnya, 22 orang responden setuju dengan pernyataan yang diberikan, manakala 56 orang responden, 56% sangat setuju dengan pernyataan yang diajukan. Seterusnya, bagi pernyataan 2, seramai 53 orang responden, 53% sangat setuju dan 23 orang responden, 23% bersetuju dengan pernyataan ini. Selain itu, 4 orang responden, 4% tidak bersetuju. Manakala 18 orang responden, 18% masih tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya, 2 orang responden, 2% sangat tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Menurut Nur Sabrina Suhaimi 2019, ilmu perlu dituntut dengan penuh adab demi meraih keberkatannya, hingga penuntut bukan sahaja mendalami dan menguasai sesuatu bidang atau disiplin, bahkan bersifat rendah diri seperti resmi padi yang semakin berisi semakin tunduk. Bagi pernyataan ketiga, terdapat 52 orang responden, 52% sangat bersetuju dan 28 orang responden, 28% bersetuju bahawa tiada kesedaran dalam menuntut ilmu menyebabkan pelajar memilih untuk tidak menghadirkan diri ke kuliah. Seterusnya, seramai 15 orang responden, 15% masih tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Selain itu, 2 orang responden, 2% memilih sangat tidak setuju terhadap pernyataan di soalan 3 dan 3 orang responden bersamaan 3% tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Kepentingan menuntut ilmu dalam kehidupan adalah suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan lagi, lebih-lebih lagi dalam usaha untuk menjadikan masyarakat kita masyarakat yang berilmu dan berinformasi. Seperti yang terpampang pada graf 5, seramai 45 orang responden, 45% sangat setuju dan pilihan jawapan setuju turut mencatatkan 25 orang responden, 25% bagi pernyataan yang diajukan. Seterusnya, 3 orang responden, 3% pula tidak bersetuju dengan pernyataan yang diberikan dan hanya 4 orang responden, 4% sahaja
sangat tidak setuju dengan pernyataan keempat. Selanjutnya, 23 orang responden, 23% selebihnya tidak pasti dengan pernyataan tersebut. Meniru dalam peperiksaan tidak menjamin kejayaan dalam hidup, bahkan ia akan merugikan pelajar. Walau bagaimanapun, kita perlulah jujur dalam menjawab peperiksaan supaya adanya keberkatan ilmu. Bagi pernyataan yang kelima, seramai 52 orang responden iaitu 52% sangat setuju dan 23 orang responden 23% bersetuju dengan pernyataan kelima. Seterusnya, 15 orang responden 15% masih tidak pasti dengan pernyataan yang diajukan. 4 orang responden 4% tidak setuju dengan pernyataan kelima. Selanjutnya, 6 orang responden 6% sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diajukan. Berkenaan sijil cuti sakit palsu ini, pihak universiti perlu mengenakan tindakan tertatib seperti gantung pengajian agar dapat dijadikan tauladan bagi yang berkeinginan melakukan perkara yang sama. Soalan 1. Kegagalan menerapkan nilai integriti akan menyebabkan pelajar hilang kepercayaan rakan, terutamanya dalam kerja berkumpulan. Graf ini menunjukkan seramai 54 responden iaitu 54% sangat setuju, 27 responden iaitu 27% bersetuju dan hanya satu responden iaitu 1% mewakili kategori responden yang tidak bersetuju dan sangat tidak bersetuju. Manakala responden yang selebihnya iaitu 17 responden iaitu 17% masih tidak pasti dengan soalan yang diberikan. Berdasarkan data yang diperolehi, mereka mengakui bahawa kegagalan dalam menerapkan nilai integriti akan menyebabkan pelajar hilang kepercayaan rakan, terutamanya dalam kerja berkumpulan. Soalan 2. Integriti berkait rapat dengan pembentukan dan pengukuhan etika pelajar yang baik serta melaksanakan perkara yang betul. Berdasarkan carta bar di atas, didapati bahawa 49% responden iaitu dengan 49% adalah sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. 34 daripada 100 responden iaitu dengan 34% adalah setuju dan 15 daripada 100 responden dengan 15% adalah masih tidak pasti dengan pernyataan ini. Manakala selebihnya iaitu 1 daripada 100 responden, 1 responden yang mewakili setiap kategori responden yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Kajian ini membuktikan bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan bahawa integriti berkait rapat dengan pembentukan dan pengukuhan etika pelajar yang baik serta melaksanakan perkara yang betul jika seseorang pelajar itu mempunyai nilai integriti. Pelajar tersebut juga pasti tidak mempunyai etika yang baik. Soalan 3 iaitu amalan jujur, amanah, accountability, tegas dan bertanggungjawab akan membentuk kepribadian individu yang positif di alam pekerjaan kelak. Berdasarkan carta bar di atas, didapati bahawa 61 daripada 100 responden iaitu 61% adalah sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. 22 daripada 100 responden iaitu dengan 22% adalah setuju dan 16 daripada 100 responden dengan 16% adalah masih tidak pasti dengan pernyataan itu. Manakala selebihnya iaitu 1 daripada 100 responden iaitu 1% yang mewakili kategori responden yang sangat tidak setuju. Kajian ini membuktikan bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan bahawa amalan jujur, amanah, accountability, tegas dan bertanggungjawab akan membentuk kepribadian yang positif di alam pekerjaan kelak. Matlamat pembangunan akan tercapai jika rakyat mempunyai nilai integriti yang tinggi. Soalan 4. Penerapan nilai integriti akan meningkatkan kualiti diri pelajar dari segi pembangunan inovasi dalam kerjaya. Berdasarkan carta bar di atas, didapati bahawa 54 daripada 100 responden iaitu dengan 54% adalah sangat bersetuju. 24 daripada 100 responden iaitu dengan 24% adalah setuju dan 20 daripada 100 responden dengan 20% adalah masih tidak pasti dengan pernyataan itu. Manakala selebihnya iaitu 1 daripada 100 responden iaitu 1% yang mewakili setiap kategori responden yang tidak setuju
dan sangat tidak setuju. Kajian ini membuktikan bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan bahawa nilai integriti akan meningkatkan kualiti diri pelajar dari segi pembangunan inovasi dalam kerjaya. Maka dengan nilai integriti terhasillah pelajar yang berkualiti dan membantu diri mereka sendiri dengan mewujudkan kaedah kerja yang baru yang lebih kreatif. Soalan 5, iaitu amalan integriti dalam setiap perkara yang dilakukan dapat memperkasa imej baik sebagai seorang pelajar. Berdasarkan carta bar ini, didapati bahawa 61 daripada 100 responden, iaitu dengan 61% adalah sangat bersetuju. 22 daripada 100 responden, iaitu dengan 22% adalah setuju, dan 16 daripada 100 responden dengan 16% adalah masih tidak pasti dengan pernyataan itu. Manakala selebihnya, iaitu 1 daripada 100 responden, iaitu 1% mewakili kategori responden yang sangat tidak setuju. Kajian ini membuktikan bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan bahawa amalan integriti dalam setiap perkara yang dilakukan dapat memperkasa imej baik sebagai seorang pelajar. Secara umumnya, integriti merupakan perkara penting dalam pembentukan etika, kerana integriti berkait rapat dengan pembentukan dan pengukuhan etika yang baik. Akhir sekali, kesimpulan dalam kajian ini telah dibuktikan bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan bahawa amalan integriti dalam setiap perkara yang dilakukan dapat memperkasa imej baik bagi seorang pelajar maupun mahasiswa. Dan antara cadangan yang telah ditulis dalam kajian ini adalah, antaranya, pihak universiti mestilah mengetatkan peraturan ketika peperiksaan. Hal ini diinginkan supaya para pelajar tidak terlatih untuk meniru maupun berplagiat dalam setiap tugasan mereka maupun peperiksaan. Dan seterusnya, pihak universiti harus bertegas terhadap pelajar berkaitan peraturan di universiti. Hal ini juga diinginkan supaya para pelajar dapat dididik sepenuhnya di universiti dan tidak akan menjadikan universiti itu sebagai satu tempat untuk mereka bermaharaja. Itu sahaja. I know is not enough.